Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kuan sihat sikit, bukan kuan sihat. Memang saya selalu batuk. Saya selalu berkahak banyak. Memang orang penyakit asma dulu bekas penyakit asma. Tapi alhamdulillah dah sembuh dah. Sebelum pergi belajar dulu saya dapat sembuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi sembuh. Saya kena daripada umur 40 hari sampai saya umur 21 tahun asma. Tapi sebelum pergi belajar ada Allah memperkenalkan pada satu orang bomo daripada India. So dia hancurkan saya punya lendir. Orang lelah ni, orang asma ni dia banyak lendir. Dia dengan Fatihah saja, dia baca bacaan Fatihah. Jadi dia hancurkan saya punya lendir. Lalu dia kata, InsyaAllah lepas ni adik ni akan kena asma yang paling teruk lah, lelah yang paling teruk. Dalam sejarah saya kena lelah yang paling teruk 36 jam. Macam tu. Saya bernafas macam tu dalam masa 36 jam. Dan saya buang air kecil saya putih macam air mani. Itu air lendir-lendir keluar. Lepas tu alhamdulillah saya hilang. Tapi saya masih ada batuk. Gitulah. Saya hidung saya sensitif, kena debu sikit. Semalam ada cuci apa-apa, kena debu sikit, ada sensitif lah. Tapi tak apa, insyaAllah tak ada apa-apa. Jangan risau, insyaAllah. Bukan COVID lah, insyaAllah. Saya kena saya kena karantin sebulan. Sebelum orang karantin, kita dah kena karantin dah 16 hari bulan 3 dah kena karantin. Orang 18 tu PKP. Kita orang 16 sebab kita seri petaling, kita dah kena lah 16 sampai 31. Lepas tu quarters positif. So kita kena, yang tak positif tu kita kena lagi pergi karantin lagi MSM 1 hingga 15 hari bulan 4. 15 hingga 4 baru kita balik ke rumah kita di quarters. Itulah. Tapi insyaAllah masjid pun okey dah. Jadi kita mulakan pengajian kita pada muka surat iaitu seterusnya pada fasal kedua. Fasal kedua iaitu dalam muka surat 233. Fasal kedua dalam muka surat 233, rukun-rukun agama. Fasal kedua ini kalau dalam kitab Mishkat digunakan nama fasal kedua. Dalam kitab asal dia nama Faslul Hisan. Faslul Hisan. Dia bubuh atas, dia letak atas nama Hisan. Hisan ni daripada perkataan Hasan lah. Tapi bukan hadis-hadis Hasan di situ, bukan setakat Hasan, tapi selain Bukhari dan Muslim. Itu tertib yang disusun oleh pengarang lah. Itu tertib yang disusun oleh pengarang. Jadi hadis dalam fasal kedua ini ialah hadis-hadis selain daripada Bukhari Muslim. Diambil oleh 13 ulama yang kita telah dalam mukaddimah tu saya dah beritahu 13 orang ulama. Saya dah tulis dah semua muka surat. Dalam muka surat 100 berapa tu, bermula daripada muka surat 104 sehingga ke 108. Itu ada berapa belas nama ulama-ulama yang diambil hadis daripada
pengarang kedua yang memuatkannya dalam fasal kedua, dan fasal ketiga adalah tambahan daripada hadis-hadis selain daripada fasal pertama dan fasal kedua. Itulah setiap bab diisikan dengan 3 fasal, dan setiap kitab, mula-mula dia ada kitab dulu, lepas kitab tu dia ada bab lagi. Setiap kitab ada 3 fasal, begitu juga setiap bab ada 3 fasal. Fasal ketiga itu tambahan daripada pengarang kedua. Hadisnya lebih kurang 1511 hadis yang ditambah oleh pengarang kedua di dalam pengarang pertama tadi. Jadi di sini nak memperkenalkan, iaitu nak memperkenalkan kita bukan ambil hanya hadis Bukhari Muslim saja sebagai dalil di dalam mensabitkan fiqh, di dalam mensabitkan dan mengistimbatkan hukum bagi a'imah arba'ah. Tidak ambil dalam Bukhari dan Muslim. Sebab apa? 3 imam yang besar tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka menyempurnakan fiqh mereka, yakni istimbat daripada fiqh mereka sebelum adanya Bukhari lagi. Jadi sebab itu mereka tidak jadikan kitab Bukhari Muslim itu sebagai rujukan. Hadis Bukhari dan Muslim itu tidak menjadi bukan menjadi rujukan mereka, sebab masa tu Bukhari dan Muslim tidak menulis lagi hadis sahih ni. Jadi mereka mengambil daripada bahan-bahan yang lain. Jadi sebab itu kita tidak bermazhab. Dulu kita jelaskan, kita tidak bermazhab Imam Bukhari dan kita tidak bermazhab Imam Muslim, tapi kita bermazhab fuqaha. Itu fuqaha yang 4. Dan cuma Imam Ahmad Ibn Hanbal dia sezaman dengan muhaddisin. Bila kita kata fuqaha datang dahulu daripada muhaddisin di kurung kedua, dan muhaddisin secara terperinci untuk menyelamatkan hadis ini datang di kurung ketiga untuk menyusun hadis dengan serta sanadnya. Di kurung kedua dah ada sanad, tapi sanadnya tu pendek. Imam Malik nak sampai kepada Rasulullah hanya 2 orang guru sahaja, berbeza dan berbanding dengan Imam Bukhari nak sampai kepada Rasulullah ada 5 orang guru atau 4 orang guru. Begitu. Sebab itu kita tidak bermazhab Bukhari. Walaupun kita ngaji hadis Bukhari, kita tidak bermazhab Bukhari. Imam Bukhari itu dia salah satu mujtahid lah, tapi selepas tu dia tak ada pengikut. Dia tak ada pengikut. Jadi kita bermazhab imam fuqaha yang 4, kita panggil mazhab arba'ah. Jadi ini hadis yang diperkenalkan oleh pengarang kedua, iaitu fasal kedua selain Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun-rukun agama. Wa an Mu'azin qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. قال لقد سألت عن عمر عظيم وإنه يصير على من يسر الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدق تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أدلك برأس العمر وأموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس العمر الإسلام وأموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ. هل يقب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. Khair. Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu berkata,
Aku telah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu kepada saya suatu amalan yang besar. Bi amalin. Bi amalin. Amal ini di dalam bentuk nakira, beberapa amal lah. Sesuatu amal. Dia terjemah dia dalam bentuk umum. Dia tidak terjemah amal yang khusus. Ini beberapa amal. Lin tu oleh kerana dia tanwin, dan tanwin itu untuk ta'zim. Sebab tu kita terjemah sesuatu amalan yang besar. Lepas sebelum ni kita dah bagi tahu, yang akan memasukkan saya ke dalam syurga dan akan menjauhkan saya daripada neraka. Baginda bersabda, kamu telah meminta suatu perkara yang besar, tetapi ia adalah suatu perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Amalan itu ialah beribadatlah kamu kepada Allah dengan ikhlas. Jangan menyengutukannya, jangan mengutukannya dengan sesuatu pun. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, dan lakulah haji, iaitu tunaikanlah haji di Baitullah. Selepas itu baginda SAW bersabda, hendakkah aku memberitahu kamu pintu segala kebaikan? Selepas memberitahu perkara ini, Nabi offer lagi. Nabi offer lagi, nak beritahu lagi. Sebab Nabi tengok orang depan tu semangat. Orang depan tu semangat, so Nabi offer lah. Nabi offer lagi. Selepas itu baginda bersabda, hendakkah aku memberitahu kamu pintu segala kebaikan, yakni pintu yang menyampaikan seorang itu kepada kebaikan. Jadi Nabi offer. Bila tengok pelajar tu seronok, Nabi offer lagi. Begitu. Yakni pintu yang menyampaikan seorang itu kepada segala kebaikan. Iaitu apa? Amalan tersebut, puasa adalah perisai, yakni sebagaimana seorang mendapat penjagaan daripada serangan musuh. Dengan perisai, demikianlah seorang itu terpelihara daripada serangan syaitan dan nafsu syahwat dengan berpuasa. Sedekah memadamkan dosa seorang sebagaimana air memadamkan api, dan bersolah pada waktu malam adalah perkara yang sedemikian juga. Kemudian baginda SAW membaca ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan solat tahajud dan amal-amal yang soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, takut pada azab Allah, serta perasaan ingin memperolehi keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Surah As-Sajdah ayat 16. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi. Dia tengok kawan ni lepas bagi tahu ada respon, maka Nabi tanya lagi, hendakkah aku memberitahu kamu kepala, yakni punca dan tiang dan ketinggian semua amalan? Tiga. Nak bagi aku tiga perkara ni. Satu, punca pada setiap amalan, kepala dia, dan tiang bagi amalan itu, dan ketinggian amalan tersebut. Kepala segala urusan ialah Islam. Tanpanya tidak ada perkara yang akan diterima. Tiang segala amalan ialah solat. Sebagaimana tanpa tiang rumah susah didirikan, demikianlah solat dalam Islam. Tanpa solat, Islam susah untuk dikekalkan. Dan ketinggian segala amalan ialah jihad. Dengan jihad, Islam akan ditinggikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, hendakkah aku memberitahu kamu tunjang? Nak beritahu lagi. Seronok nak beritahu lagi. Apakah tunjang? Yakni tunjang tu akar kepada segala perkara-perkara di atas tadi. Baginda memegang lidahnya sambil bersabda, jagalah, kawallah lidah kamu. Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, adakah kita akan diazab kerana apa-apa yang kita ucapkan dengan lidah kita? Takkanlah kita kena azab pula dengan sebab lidah kita. Kemudian baginda SAW bersabda, sesungguhnya semoga ibumu kehilanganmu, wahai Mu'az. Apakah ada perkara lain selain daripada tuaian lidah yang akan menghumbang manusia ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup?
pada muka atau pada lubang hidungnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Ini beberapa perkara yang Nabi SAW pesan kepada sahabat Rasulullah SAW, iaitu namanya Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Sebab apa Sayyidina Muaz ni Nabi SAW nak hantar beliau ke Yaman. Jadi banyak perkara-perkara yang mana beliau meminta nasihat daripada Nabi. Dan Nabi tengok dia ada respon. Bila Nabi bagi tahu satu benda, dia ada respon. Bila Nabi bagi tahu satu benda, dia ada respon. Seorang guru, seorang ustaz sangat seronok apabila kita mengajar dan kita bagi tahu dan anak murid kita ada respon. Seronok ada respon. Macam saya lah dengan tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan tu macam ada respon, seronok. Saya tak tahu, tapi saya sangka baik tuan-tuan ni seronok. Bukan setakat seronok kita belajar ni, bukan setakat seronok kita nak amalkan dan nak sampaikan. Tapi kita tengok bila nak bagi satu benda, tuan-tuan seronok kerana tuan-tuan ada respon. Jadi pengajian saya mulakan ni, tuan-tuan ada respon. Sebab tu saya kata saya buka kelas lagi. Saya buka kelas lagi. Okey, nanti kita akan buat daurah lagi. So tuan-tuan ada dah dari kalangan tuan-tuan ni, masya-Allah. Masya-Allah, saya harap semualah yang lihat ni 154 ni lebih ni, semua kadang-kadang sampai 200. Hari ni kan hari bekerja. Jadi ada respon untuk nak mengetahui lebih lagi. Sebab saya dah beritahu awal-awal dulu, dalam hadis kita Mishkat ni lebih kurang 6,000 hadis. So dia ada tafsir-tafsir, dia ada penerangan-penerangannya yang merangkupi keseluruhan, tapi tidak secara detail lah. Nak detail tu dia kena ada belajar lagi ilmu-ilmu yang ilmu fiqh asing. Ni kita belajar ilmu hadis yang disusun mengikut fiqh, Jadi tuan-tuan nampak respon. Jadi bila saya tengok dalam daurah tu ada dah berapa ramai dah orang yang daftar untuk menyertainya. Jadi seronok. Jadi yang belum daftar tu daftar cepat-cepatlah. Yang belum daftar untuk daurah kita, insya-Allah akan diberitahu sebagaimana nanti akan beritahu bila kita akan teruskan, bila kita akan menyambung pengajian daurah kita. Jadi tuan-tuan bagi respon lah. Jangan lambat-lambat bagi respon, last minute bagi respon. Jadi nak atur satu-satu perkara tu susah. Jadi kalau bagi respon awal, kita bagi respon awal, tuan-tuan bagi respon awal untuk program daurah kita ni seronok. Jadi macam-macam nak bagi tahu lagi, insya-Allah. Kan? Di sini disebut dengan amalin, bi'amalin. Beritahu pada saya amalin. Amalin tu dalam bentuk tanwin. Tanwin ni menunjukkan nakira. Dalam bahasa Arab, dia ada sesuatu ism. Nama. Dia ada ism, dia ada fi'il, perbuatan, dan dia ada huruf, iaitu kata sendi. Dia ada 3 benda besar dalam bahasa Arab ni. Ism, asma, plural dia. Fi'il, jamak dia, plural dia, af'al. Dan haraf, plural dia huruf. Jadi kita sebut huruf tu sebenarnya plural dalam bahasa Arab. Huruf-huruf. So kita gandakan lagi. Huruf tu dah plural dan huruf-huruf tu lagi plural. Itu tak apalah, dia dah jadi dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab, huruf tu dah plural dah. Kalau singular dia haraf. Begitu. Jadi di dalam bab ni, jadi dibawa dalam ism, nama. Ism ni asma lah, nama lah. Nama khusus ke, nama am ke. Jadi nakira ni nama umum, nama am. Dan ma'rifat tu nama khusus. Jadi dibawa dengan bi'amalin. Kita tengok kan, saja saya nak mengajar macam mana nak terjemah. Jadi terjemah ni bukan mudah jugalah. So dia kena raikan dalam bentuk bahasa Arab. Macam mana nak diterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Dia kena raikan. Macam mana kita nak terjemahkan tu. Jadi kita kata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin. Kalau kita terjemah lafzi, khabarkan pada saya dengan amalan. Jadi itu terjemah lafzi, dia tak tepat lah. So kita kena terjemah mengikut sentence ayat tadi. Kita kena terjemah mengikut bahasa percakapan, dipanggil bahasa muhawarah. Sebab tu saya terjemah di situ tadi. Sebab tu saya terjemah
Ya Rasulullah, beritahu kepada saya suatu amalan yang besar yang akan memasukkan saya ke dalam syurga. So bila terjemah tu orang dah faham dah. Begitu. Jadi di sini saya nak jelaskan lagi bahawa nakirah di sini adalah perkataan nakirah disebut. Sebab tu kita kalau kita orang belajar nahwu syarah, kita orang tengok orang tu baca pun kita tahu dia salah, dan dia terjemah pun kita tahu dia salah. Dia terjemah, telinga kita kan telinga kita bunyi salah tu. Macam orang pandai Quran lah, orang talaki Quran. Orang isteri saya, dia bahagian Quran, sanad Quran, dibaca, orang baca benda salah sikit je bunyi, dia bunyi kat telinga, salah tu dia kata. Macam itulah kita orang pun disebut amalan dengan nakira di sini menunjukkan, tunjukkanlah daku suatu amalan besar. Beritahu aku, tunjukkan aku suatu amalan besar. Amalan, dan kita telah beritahu dah, amalan itu adalah fa'il majazi. Fa'il majazi. Amalan ni adalah fa'il majazi. Maknanya bukan hakiki. Amalan ni bukan hakikatnya bukan secara hakiki untuk memasukkan kita dalam syurga, tetapi amalan ni untuk kita mendapat redha Allah. Dengan redha Allah tadi kita akan ke syurga, iaitu dia bukannya, amalan ialah fa'il majazi. Majaz, bukan hakiki. Maknanya fa'il dipanggil fa'il majazi, bukan hakiki. Majazi ni kedua, ganti nama kedua. Majaz, nama yang kita dah masyhur dah, nak masuk syurga dengan amalan lah. Itu sebenarnya, tapi dia bukan bentuk hakiki, tetapi makna majazi. Sebagaimana telah kita terangkan dulu, salah satu contoh dalam bahasa Melayu lah, bukan dalam bahasa Arab, iaitu kita terjemahkan qalbun itu, makna hakikinya ialah jantung, tapi kita dah terjemah makna majazi iaitu hati. Begitulah di sini maksud majazi. Hakikat yang memasukkan seorang itu ke dalam syurga ialah Allah Ta'ala yang masukkan kita dengan keredaannya. Amalan adalah sebab sahaja. Boleh jadi ataupun boleh jadi juga maksud amalan di sini amalan yang membolehkan daku masuk ke dalam syurga, dukhulu awal, tanpa perlu menghadapi neraka, dan amalan yang menjauhkan daku daripada neraka. Dukhul awal tu ialah first intake lah, masuk syurga tanpa pergi ke mana-mana. Kat akhirat ada dua saja, syurga atau neraka. Kalau tak ke syurga, terpaksalah ke neraka. Jadi aku nak satu amalan yang sebelum ni kita dah bincang dah. Aku nak satu amalan yang mana membolehkan daku untuk memasuki syurga untuk first intake, bukan second intake. Dukhul awal tu first intake. Atau atas dasar inilah Nabi memuji beliau. Jadi Nabi suka orang tanya, jadi pandai bertanya. Pandai bertanya, kadang-kadang pandai mengolah pertanyaan. Jadi pertanyaan ni perlu pandai. Tuan-tuan perlu belajar, bukan tuan-tuan lah, saya dan tuan-tuan, kita perlu belajar macam mana kita nak olah soalan, yang mana soalan itu dia jadi satu benda yang seronok. Dia bukan satu bebanan besar. Apa-apa benda lah, kita nak beritahu ke, kita nak tegur ke, kita tegur dengan satu teguran yang mana orang yang kita tegur tu dia tak rasa pun. Dia tak rasa. Kita kan selalu tegur tu dengan sindiran. So orang yang tegur dengan sindiran, kalau tegur dengan sindiran orang tak suka. Kita tegur dengan atas dasar simpati, kita dasar express in sympathy. Maksudnya kita tegur tu atas dasar simpati. Simpati itu betul tak tahulah, saya orang Inggeris ni tak pandai sangat pun. Kadang-kadang sebut bunyi simpati itu simpati lah kot makna dia. Kalau adik saya, kalau saya cakap macam ni, dia selalu tutup telinga. Dia kata, kau cakap Inggeris tak betul bang. Tak apalah tak betul, kadang-kadang gitu. Khair, tak apa. Jadi di sini kita bertanya atau kita nak memberi peringatan. So kita bagi dalam bentuk yang mana orang depan kita tu seronok. Dia boleh membetulkan kesilapan. Kita tak boleh push dia
ada tempat dia bukan tak boleh push, semua tak boleh push, tak ada. So kita kena tengok tempat tadi. Kita kena tengok dengan baik. Kita tengok situation tadi, kita tengok audience tadi macam mana. So boleh tak? Jadi dia berbagai-bagai keadaan. Jadi berbagai-bagai keadaan. Jadi pertanyaan, misalnya kalau orang tu silap, mungkin dia tersilap ke, tulisan dia silap ke. Sebab tu ulama-ulama di kalangan mereka, apabila dia mendapati satu orang tu, kawan dia ke ulama lain tu silap. Silap. Apa maksud dia? Betul lah perkataan tu silap, tapi dia tak kata haza ghalatun. Dalam kitab dia tak kata haza ghalatun, ni salah. Dia kata apa? Haza fihi nazrun. Di dalamnya ada perbahasan. Bahasa yang diguna tu ajib lah. Kalau kita belajar agama, kalau kita belajar orang-orang agama, bila dia ada satu perkara yang diterangkan oleh seseorang itu tak menepati ataupun mungkin salah, mungkin salah dan tidak menepati, bolehkah kita ikut FB? Kita tak boleh ikut FB. Kita kena ikut Rasulullah SAW. Minta maaf lah, kita sekarang ikut bahasa lah. Budak-budak sekarang bercakap bahasa, oh bro. So bahasa tu melambangkan peribadi seorang. So sebab tu kita belajar hadis, kita nak bawa kita ni macam hadis Nabi SAW. Sekurang-kurangnya kita mengetahui. Jadi kita belajar hadis ni, kita nak macam mana hadis tu berada dalam kehidupan kita. Itu maksud dia. Dia bukan setakat hukum ahkam saja kita kena tahu. Banyak kehidupan. Imaniyat, muamalat, muasyarah, akhlaqiyat, dan muamalat, muasyarah, akhlaqiyat, imaniyat, ibadat. So kita tahu keseluruhannya sekali. Kita tahu keseluruhan sekali. Jadi ulama bila dia kata orang tu salah, kan zaman sekarang tu, oh salah tu, tak betul tu, ustaz tu tak betul tu. So perkataan tu agak keras. Fihi nazrun. Ulama dulu menggunakan ibarat dia bila di dalam kita belajar dalam kitab, fihi nazrun. Padanya, fi tu pada, hi tu nazrun. Fihi tu mungkin perbahasan. Itulah. Pada perbahasan ini nazrun. Dia perlu dibincang lagi lah. Fihi nazrun. Di sini ada sesuatu lah. Nazrun, ada pandangan dia. Nazar tu pandangan dia. Di situ ada satu pandangan. Di sini ada satu pandangan. Sebab tu kita belajar hadis, sebenarnya kita nak belajar adab. Kita tak boleh mengikut normal. Okey, FB kita boleh buat macam ni, IG kita boleh buat macam ni. Tak. Sebab kita nak ajar masyarakat, kita nak ajar diri kita dan kita nak ajar masyarakat supaya macam mana kita nak betulkan channel kita mengikut perintah Allah dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tak mengetahui, kalau kita tak mendengar dan kita tak sedia nak mendengar, macam mana kita nak mengetahui perkara itu? Maka kita akan mengikut lenggok dunia. Orang kata gitu, kita kata gitu. Kita rasa betul lah, tapi sebenarnya tak betul cara dia. Banyak lagi kita kena belajar. Banyak lagi. Kami banyak belajar daripada guru-guru kami macam mana cara untuk menegur. Kadang-kadang kita pun terlepas juga, terlanggar juga, macam tu. Terlanggar juga maksudnya terlepas border, terlanggar. Tapi so at least sekurang-kurang kita ada. Kita ada. Kadang-kadang orang tak suka dengan bahasa kita. Kadang-kadang orang tak suka. Mungkin satu orang tu dia agak berada, maknanya agak senang lah. Dia cakap pun, dia cakap. Mungkin dia cakap, satu orang bila saya temu, orang tu Masya Allah lah, saya kata. Lepas tu orang tu kata, alah ustaz, cakap dia sedap. Sebab apa dia cakap sedap? Dia ada duit lah ustaz. Sedap tu dia cakap. Jadi bahasa kita tu, so bahasa kita melambangkan kita bukan rendah diri, kita rendahkan hati. So rendahkan hati ialah dengan bahasa tadi, dengan bahasa kita, lidah kita. Kan kata Abdul Qais tu, lidah seorang itu melambangkan akhlak dia.
Lidah dia dan hati dia. Lidah dia dan hati dia. Begitu. Tak apa, insyaAllah kita belajar satu sama lain. Jadi lidah kita dan hati kita. So kita nak tegur. Misalnya kita tegur dalam FB, macam-macam kita nak sindir orang. So sebenarnya tu tak kena, cara dia tak kena. Kita rasa dah betul. So kita tak menegur dengan cara kita rasa kita betul. Kita komplain orang ni, kita komplain orang ni, kita komplain orang ni, kita komplain orang ni, dengan cara tak betul. Gini. So tak, dengan cara tak betul tak boleh. Kita rasa betul, tapi benda tu hakikatnya salah. Benda tu hakikatnya salah. Sebab tu kita perlu mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Banyak ibrah, banyak pembelajaran dan banyak pengajaran yang kita boleh mengambilnya daripada hadis. Sebab tu bukan kita hanya bahaskan hadis ni, okey, sahih ke tak sahih? Tak sahih tak boleh ambil. So tak sahih tak boleh ambil. Kita tak boleh buat dalil. Kita pandai ke dalam bahagian tu? Merepek pula saya hari ni. Banyak pula merepek. Tak, untuk fahaman. Sebab tuan-tuan sudah lama dengan saya. Dah 25 hari dah tuan-tuan dengan saya. So berapa puluh jam kami kita tak tahu dah. Kita dah dekat 40-50 jam dah tuan-tuan dengan saya. So kita masuk sikit insya-Allah. Sebab kita perlu belajar. Jadi kadang-kadang kita pun terlanggar juga, terlepas juga kita cakap. Yang bercakap ni pun sama je. Tapi moga kita doa pada kawan kita. Begitu cara teguran-teguran dia dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi kita tak boleh menegurnya. Kita sindir dengan FB. Kita nak kata satu orang, kita sindir dengan FB. Kita sindirkan. Kita sindir satu-satu orang. Semalam tentang hadap Osman bin saya ditulis itu Osman bin Affan, sebenarnya Osman bin Talha. Osman bin Talha. Di situ Osman bin Talha. Bila saya sebut Osman, tuan-tuan tengok kan, saya sebut Osman, saya tak sebut Affan. Dalam penerangan saya sebut Osman. Bila saya baca, saya tengok itu kesilapan tulisan. Saya tak sebut Osman bin Affan, saya sebut Osman. Lepas tu minta maaf, kita belajar sama-sama tu. Ada orang dah, Ustaz, tidak kan Osman bin Affan ni orang awal masuk Islam, bukan tahun ke-8. Minta maaf, kita ni sama-sama belajar lah. Tuan tengok, saya dah tak sebut Osman bin Affan, saya sebut Osman sahaja dalam penerangan saya. Tapi saya nak bagi tahu, bukan Osman bin Affan, tapi saya terlupa di situ, saya terus pergi sebab banyak sangat nak cerita benda lain lagi. Tapi ada alhamdulillah kawan-kawan tu ingatkan, Ustaz tidak Osman bin Talha. Saya pun masih tengok lagi ada satu orang lagi Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un ni pun dia masuk Islam lewat juga, dia orang Mekah, dia pemegang kunci Kaabah. Osman bin, dan keturunan hadrat Osman bin Maz'un adalah daripada Bani Syaibah yang memegang kunci Kaabah. Bila Nabi SAW sampai di Mekah, Fatah Mekah, Nabi nak buka Kaabah. Nabi, sebab di Kaabah ni ada orang masing-masing. Orang Quraisy dia ialah memberi minum untuk berjaga Masjidil Haram, untuk bagi minum tetamu-tetamu haji-haji yang datang. Tetamu dan haji-haji yang datang. Sebab kita kan, kita susun-susun. Kadang-kadang kan kita tak boleh tengok benda tu. Jadi kadang-kadang satu benda yang salah tu, kita kata Osman. Antara saya pun tak kata Osman bin Mas'ud, Osman bin Affan. Alhamdulillah, tak apa. Tuan-tuan perasan, alhamdulillah lah. Jadi bila Nabi, maka untuk buka pintu Kaabah, kami nak masuk masa Fatah Mekah tu, Nabi nak masuk dalam Kaabah. Jadi yang bawa dia Osman bin Maz'un, dan yang memegang kunci Kaabah ialah daripada keturunan Bani Syaibah. Dan sampai sekarang yang memegang kunci Kaabah daripada keturunan Bani Syaibah. Bukan raja Mekah, bukan raja Saudi, tidak. Raja Saudi nak masuk pun dia kena minta kebenaran daripada keluarga Bani Syaibah. Dulu yang daripada tu masa zaman Nabi, Osman bin Maz'un lah. So hati, memang fikiran saya daripada Osman bin Maz'un. Bila saya cek balik, jadi Osman bin Talha. Kan tak apa di situ. Jadi Nabi memberitahu amalan-amalan tersebut. Nabi melihat beliau mempunyai kesungguhan. Seorang ustaz apabila melihat pelajar bersungguh-sungguh, maka ustaz ini akan memberitahu lebih lagi. Kita akan beritahu lebih lagi. Kita akan beritahu lebih pada tuan-tuan.
Tuan-tuan nak tahu kan, kita insya-Allah saya nak kongsi banyak lagi dengan tuan-tuan, kitab besar-besar lagi, kitab banyak lagi dalam bab ni. So kalau tuan ambil tindakan, insya-Allah tuan-tuan tu semua masya-Allah dah ambil tindakan dah semua insya-Allah. Begitu. Khair. Jadi di sini ialah setelah Nabi memberitahu, maka Nabi SAW bertanya kepadanya untuk menimbulkan syauq. Syauq ni seronok, keseronokan, syauq dan raghbah, keinginan, kegairahan. Syauq dan raghbah. Raghbah tu kegairahan. Kegairahan, syauq tu keinginan. Tak apalah saya gunakan bahasa Arab di situ. Syauq dan raghbah. So saya terjemah dia kegairahan terhadap ilmu. Di seronok Nabi bagi tahu. Apa yang Nabi bagi tahu? Di situ Nabi bagi tahu, dan saya tak tafsir lagi dah. Perkara ini mudah bagi mereka yang Allah mudahkannya. Pertama, beribadat kepada Allah dan jangan mensyarikatkannya, mendirikan solat, menunaikan zakat. Situ kita dah terangkan dah hadis sebelum ni. So kita dah terangkan dah hadis sebelum ni. So kita tak terang lagi dah di situ. So tuan-tuan dah baca dah, sebab kita ada kitab, benda penerangan ni saya dah terangkan dah kat sana. So saya bawa selalu terus, iaitu sedekah. Sedekah, iaitu ala ukhbirukum ala abwabil khair as-saumul junnah. As-saumul junnah iaitu puasa pun kita dah terang dah dulu. So kita bawa as-sadaqah, sedekah dah. Terus kita bawa sedekah. Saya terus bawa penerangan sedekah. Saya bawa pada direct tu dah. Benda yang belum kita bincang lagi, iaitu an-nar tadi. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Jadi sedekah tadi mengharamkan daripada api. Mahzuf di sini. Perkataan an-nar ni memadamkan api. Memadamkan api. Maksudnya sedekah boleh memadamkan kejahatan. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Boleh memadamkan kejahatan. Dengan sebab dosa, seorang itu menyalakan api untuk membakar dirinya. So umpama seolah-olah dengan dosa seorang tu dia telah nyalakan unggung api. Dia telah nyalakan unggung api untuk membakar dirinya. Tetapi dengan sebab sedekah, maka terpadamlah unggung api tersebut, memadamkan api tersebut. Dan satu lagi, jawful lail. Dan jawful lail, salatul rajuli fil jawfil lail. Dan sembahyang tengah malam. Sembahyang tengah malam iaitu larut malam. Ada pendapat mengatakan antara isyak dengan maghrib. Antara isyak dan maghrib. Kenapa isyak dan maghrib? Tak apalah, benda tu understanding lah. Kadang-kadang saya dah jelaskan lafu nasyar ghair murattab, lafu nasyar murattab. Kenapa benda itu dikata patutnya maghrib dengan isyak? Apa isyak dengan maghrib? So benda tu benda yang orang dah boleh faham. Takkan isyak dulu baru datang maghrib. Begitu. Ketiga-tiga, jadi setiap benda kita ada reason lah. Jadi sebab tu orang kata belajar dengan ustaz ni, semua dia ada reason, semua dia ada benda yang nak dijelaskan. Sebab kita nak kita bergerak satu benda, kita melangkah satu benda, kita lihat banyak perkara. Begitu. Jadi ketiga, merupakan pintu kebaikan. Ketiga-tiga amalan ini merupakan pintu kebaikan. Untuk menguatkan sabdaan baginda, Nabi baginda telah membaca ayat berdiri malam, berjaga malam. Masya Allah, kita di 10 hari akhir ini, Masya Allah, supaya Allah mudahkan kita untuk berjaga malam. Dan untuk itulah Nabi membaca ayat. Seorang ustaz akan menghargai pelajarnya yang bersyukur dan menzahirkan kesyukuran. Satu, kita bersyukur. Satu, kita zahirkan kesyukuran. Bukan hanya memadai bersyukur. Bersyukur tu dengan lidah. Alhamdulillah, itu bersyukur. Alhamdulillah, sudah bersyukur. Tapi macam mana kita nak menzahirkan kesyukuran, iaitu dengan anggota. Kita zahirkan kesyukuran tadi dengan anggota, dengan tangan, dengan kaki, dengan segala perbuatan. Jadi tidak melakukan perintah, sebenarnya dia tidak menzahirkan kesyukuran.
tidak menzahirkan perintah, sebenarnya dia tidak menzahirkan kesyukuran. Syukur ada 3. Syukur dengan lidah, syukur dengan perintah, syukur dengan hati. Perbuatan syukur tu. Syukur ni ada 3. Syukur dengan lidah, itu pun kita kena belajar. Syukur dengan perbuatan dan syukur dengan hati. Okey, kita masuk bab syukur sikit hari ni. Asa tuhibbu syai'a, asa tuhibbu wa asa tuhibbu syai'a fahuwa wa huwa syarrul lak, wa asa taqrahu syai'a wa huwa khairul lak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa tuhibbu syai'a, asa taqrahu syai'a. Ada benda yang kita tak suka. Wa huwa khairul lak, sedangkan Allah mengetahui perkara itu terbaik untuk kita. Asa taqrahu syai'a, asa tuhibbu syai'a. Ada benda yang kita suka, tetapi wa huwa syarrul lak. Allah kata benda yang kamu suka tapi dia tak elok untuk kamu. Dua benda di sini. Ada benda yang kita suka, dia situation yang berbeza lah. Bukan semua benda kita tak suka tu benda terbaik. Tapi ada satu situation, Allah bagi tahu di sini satu keadaan. Ada satu benda yang kamu suka sedangkan dia tak baik untuk kamu. Ada perkara yang kamu tak suka, itu terbaik untuk kamu. Alhamdulillah, dengan lidah ala kulli hal. So saya nak sabit ayat ni dengan Alhamdulillah pada lidah. Alhamdulillah pada lidah. Jadi kadang-kadang kita mendatangi suatu benda yang kita tak suka. Tapi benda yang kita tak suka tu adalah terbaik untuk kita. Kita minta satu benda yang baik, tapi kita didatangi, kita diboleh, kita minta dengan lidah kita kesyukuran, kita minta Alhamdulillah, tapi kita didatangi benda yang tak baik. Masa tu boleh tak kita, lidah kita mengucap syukur Alhamdulillah? Boleh tak? Kok agak-agak boleh tak? Sebab kita didatangi benda yang kita tak suka. Tapi kita tak tahu. Allah kata yang kau tak suka tu terbaik untuk kamu. Allah, ujung ayat tu Allah beritahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, lebih mengetahui, engkau tak tahu apa pun. Jadi sekarang macam mana syukur dengan lidah? Jadi benda yang kita tak suka, dia mendatangi kita. Ada tak pada masa tu lidah kita mengalungkan Alhamdulillah? Kita mungkin rasa sesuatu dalam hati tu, tak apa, benda tu masih terasa lagi dalam hati. Tapi ada tak kita ucap Allah, lu tak kena. So adakah kita ucap Alhamdulillah wastarja'a? Allah, Nabi ajar pada kita dalam hadisnya, bila kita hadapi benda ni, Allah beritahu kepada malaikat. Nabi cerita Allah beritahu pada malaikat, beritahu kepada malaikat, kamu pergi ambil nyawa anak si fulan. Samrata fuadi, samrata fuadi, samratu fuadi, buah hati si fulan. Buah hati si fulan di sini maksud dalam hadis ni, nanti kita akan belajar nanti bab tu, iaitu buah hati dia anak. Allah perintahkan malaikat untuk pergi ambil nyawa anak seseorang. Malaikat pun pergilah ambil nyawa anak seseorang. Bila setelah mengambil nyawa tadi, maka malaikat pulang. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada apa yang dilakukan oleh malaikat. Tapi Allah bertanya, nak beritahu Allah suka kenapa orang tu buat macam tu. Dengan kelakuan orang tadi, Allah ceritakan di sini. Allah tanya malaikat, kamu datang daripada mana? Ya Allah, Tuhan telah, Rabbi Ta'ala, Bari Ta'ala telah hantar saya untuk mengambil nyawa anak si fulan. Tapi saya pelik orang ni, saya tak pernah jumpa. Setelah anaknya diambil, maka dia kata apa? Alhamdulillah wastarja'a. Pertama dia ucap Alhamdulillah. Kedua wastarja'a, dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula-mula dia kata Alhamdulillah, lepas tu dia kata inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sebab daripada Allah lah kita datang dan kepadanya lah kita kembali. Tapi ucapan dia kata, mereka kata, ajib orang ni ya Allah. Dia ucap Alhamdulillah dulu. Allah Ta'ala kata, benakanlah satu mahligai untuk orang itu di syurga dan namakan mahligai itu sama. Namakan mahligai itu dengan nama Baitul Hamdi, mahligai kesyukuran. Saya terjemah bait tu mahligai, di syurga tu mahligai lah, mahligai kesyukuran. Jadi Allah bagi mahligai kesyukuran. Allah bagi mahligai kesyukuran. Orang yang mana dia ucap Alhamdulillah dulu dalam semua keadaan. Ala kulli hal. Susah nak ucap tu. So sebab itu kita mesti untuk benda tu, untuk kita ucapkan lidah kita dengan kesyukuran, kita mesti ada satu sifat husnuzan. Husnuzan, baik sangka dengan Allah. Kita mesti ada satu baik sangka dengan Allah. Husnuzan, kita mesti baik sangka dengan Allah. Kita jangan su'uzan dengan Allah Ta'ala. Jangan kita berburuk sangka. Allah tak suka kita berburuk sangka dengannya. Dan bila kita berbaik sangka, dia akan datang lagi satu sifat. Bila kita baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita baik sangka, apa sifat tu saya nak sebut sana, itu lupa dah pula sekarang. Bahawa kita, bila kita berbaik sangka dengan Allah, ada satu sifat saya nak cerita sana, itu lupa dah, tak apalah. Kita nanti bila teringat saya cerita balik. Jadi bila kita baik sangka dengan Allah, barulah kita kena bila kita berbaik sangka dengan Allah, kita tidak wala taqnatu bi rahmatillah. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah. Bila kita berbaik sangka, kita tak akan berputus asa. Kenapa orang itu dia berputus asa? Sebab dia tak baik sangka. Putus asa ni datang dengan sebab dia tak baik sangka. Saya pernah jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, dia kata, saya dah tinggal Allah Ta'ala. Saya dah talak Allah Ta'ala. Saya tak nak buat lagi dengan Allah Ta'ala. Saya kenapa macam tu sekali kau tak nak? Ni saya dah jumpa orang tu. Kau lumpur ni, saya pergi jumpa, kita pergi ziarah, bawa segar ziarah. Dia kata, Ustaz, saya dah tinggal Allah Ta'ala. Innalillah, saya kata, jangan macam tu, jangan tinggal Allah Ta'ala. Dia kata, saya dah minta dengan Allah, Allah tak pernah bagi kepada saya. Jadi kalau Allah tak bagi pada saya, Allah tak bagi pada saya. Saya kata, buat apa saya minta dengan Allah, Allah tak bagi dengan saya? Buat apa saya minta dengan Allah? Jadi saya dah tinggal Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita putus asa, kenapa kita putus asa? Sebab kita tak ada baik sangka. Allah kata, wala taqnatu bi rahmatillah. Engkau jangan putus asa dengan rahmat aku. Jadi supaya kita tidak putus asa dengan rahmat Allah, kita mesti berbaik sangka. Kita perlu ada hati-hati, tapi dengan Allah kita mesti berbaik sangka. Baik sangka ni, baik sangka dengan Allah. Jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, engkau tak tahu pun. Ada benda. Jadi bila kita didatangi benda yang kita tak nak, kita kata apa? Kita pejam sekejap mata. Alhamdulillah. Allah ni nak ganti apa lagi dengan aku, benda yang terbaik. Allah dah ambil dah. Mungkin itu kesilapan aku. So aku boleh berhati-hati pada akan datang. Tapi aku mengharapkan Allah akan ganti daripadaku benda yang terbaik. Benda-benda ni dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita telah tahu. Jadi apa sahaja mesti kita faham. Jadi nak bersyukur dengan lidah pun susah juga. Asal takrahu syai'a, benda kita tak suka tapi benda tu terbaik pada kita. Bila hak datang benda kita suka, asal tuhibbu syai'a, asal tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lak. Kadang-kadang benda hak kita suka tu wa huwa syarrul lak, dia tak baik untuk kita pun. Wallah, jadi Allah mengetahui pada kita. Jadi Allah memberi pada kita sebenarnya apa yang diberi itu terbaik untuk kita. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka. Dia kena nada lain sikit di situ. Apa sahaja yang Allah bagi pada kita, sama ada kita suka atau kita tak suka, sebenarnya dia terbaik untuk kita.
kerana Allah lebih mengetahui. Tapi kita mesti ada dua sifat ni lah. Jangan kita mesti bersyukur, kita mesti berbaik sangka, dan jangan bila kita berbaik sangka kita tak akan putus asa. Kenapa orang putus asa? Sebab dia tak baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi perkara ini yang kita jadi bersyukur dengan lidah. Kadang-kadang nak bersyukur dengan lidah pun payah juga. Benda yang tak baik kita dapat tu, kita nak kata Alhamdulillah. Susah tu. Moga Allah SWT selamatkan kita. Kedua, bersyukur dengan anggota. Bersyukur dengan anggota dah ada dua konsep. Bersyukur dengan anggota dua konsep, iaitu menunaikan perintah. Jadi sebenarnya orang tak solat, sebenarnya dia tak bersyukur. Walaupun lidah dia kata bersyukur, sebab dia tak bersyukur dengan anggota. Bersyukur dengan anggota kita guna ni a'dha'u jawarih, anggota kita, tangan, kaki, lidah, apa semua ni, untuk mentaati perintah Allah. Bersyukur dengan lidah, dengan anggota, berarti kita melaksanakan perintah. Bersyukur dengan anggota berarti kita melaksanakan perintah. Jadi orang tak sembahyang, orang meninggalkan sembahyang, sebenarnya dia tak bersyukur. Bila tak bersyukur, macam mana nak tambah? Mungkin rezeki itu diberi juga, itu dalam konsep lain lah, istidrak. Allah bagi dengan perasaan benci. Allah bagi, orang Kelantan kata mecak, bui juga mecak, bagi jangan rasa tak puas hati, bagi tak puas hati, tapi jagalah kau, nanti aku kenakan sesuatu. Dan satu lagi, bersyukur dengan anggota, jangan kita melakukan sesuatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut menyebabkan mun'imun. Mun'imun ni orang yang memberi nikmat, zat yang memberi nikmat. Kalau Allah tu zat yang memberi nikmat lah. Kada mun'imun ni ada juga kawan-kawan kita yang bagi kat kita. Jangan kita buat satu perbuatan yang menyebabkan dia terasa hati. Orang yang selalu bagi pada kita, jangan kita buat satu perbuatan yang mana menyebabkan dia tak senang hati dengan kita. Jangan kita buat satu perbuatan yang mana Allah tak senang hati dengan kita. Itu juga bersyukur dengan anggota. Dan satu lagi, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, itulah nama dia, redha. Ustaz, bukan kita terasa dalam hati. Kita terasa dalam hati, kita tak redha ke? Kan Ustaz kata dalam hati kita kan ada 5 jenis lapisan. Hajis, khatir, hadisun nas, ham, dan azam. So, janganlah sampai kepada tak suka tu, jangan sampai kepada darjah azam. Kalau baik tu, darjah ham pun dah cukup. Kita dah bahaskan dah di dalam hadis innamal a'malu binniyat dahulu. Dalam hadis yang bernama, jadi bersyukur dengan hati tu kita terredha. Redha je lah. Aku redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita berusaha, lepas tu kita redha je lah. Allah uji Sayyidina, satu orang sahabat tu, dia kena stroke 30 tahun. Dia terlantai. Lupa dah nama sahabat tu. Tak apa dah, nanti kalau datang nanti kita beritahu. Dia terlantai, dia kena stroke, terlantai 30 tahun. Kan? Tak mati 30 tahun, tak mati, terlantai atas tilam dia 30 tahun. Sakit, terlantai, kena stroke. Tak mati 30 tahun lepas tu baru mati. Khair. Seorang ustaz, jadi bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota, dan bersyukur dengan lidah. Seorang ustaz menghargai pelajarnya yang bersyukur dan menzahirkan kesyukuran. Melihat keinginan Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu, Nabi menyambung lagi hadisnya, "Dakkah aku memberitahu kamu punca sesuatu amalan, tiangnya dan ketinggian semua amalan." Islam ialah punca segala-galanya. Islam ni adalah punca segala-galanya. Apa maksud punca segalanya? Kalau kita tak Islam, apa saja kita buat tak ada faedah. Mana kita tidak dapat jaza, mungkin akan mendapat in'am. Kebaikan yang seorang itu buat, bagi orang Islam dia akan dapat dua, in'am dan jaza. In'am dan jaza. In'am tu nikmat dunia dia akan dapat dengan kebaikan dia Allah bagi. Tapi sahabat takut, namanya Allah bagi kat dunia, nama akhirat tak bagi. Tapi tidak, in'am tu Allah akan bagi orang yang buat baik.
Macam mana, cara macam mana, itu Allah lebih mengetahui. Dan satu lagi, jazak, balasan. Bagi orang kafir mungkin dia mendapat in'am, balas, Allah bagi nikmat dunia kat dia, tapi jazak dia tak boleh. Sebab iman tu penting. Jadi Islam tu penting lah. Islam tu iman lah. Segala kebaikan orang kafir tidak akan mendapat, tidak akan dikira. Segala kebaikan orang kafir tidak akan dikira di akhirat. Itu ia seperti fata morgana. Di sini di sini 3 sifat: Islam, solat dan jihad. Nabi beritahu. Nabi beritahu, hendaklah kamu menjaganya, ketinggian dia. Ketinggian dia tu solat lah. Tiang Islam, tiang agama ialah solat. As-salah imanuddin, man aqamaha aqamaddin, man hadamaha hadamaddin. As-salah imanuddin, solat itu adalah tiang agama, Nabi sabda. Man aqamaha aqamaddin, barang siapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agama. Man hadamaha hadamaddin, barang siapa yang merosakkan solat, meruntuhkan solat, dia meruntuhkan agama. Di sini 3. Di 3, Islam, solat dan jihad. Antara ulama besar yang menasihati Maulana Ilyas dalam menetapkan 6 sifat sebagai usul dalam dakwah, sedangkan Maulana hanya inginkan 2 sifat sahaja, iaitu kalimah dan solat. Dalam nak membentuk sifat sahabat, 6 sifat sahabat yang kita bincangkan di dalam tabligh tu, kita ada 6 point man. Kalau orang putih panggil 6 point man. Dulu kita panggil 6 perkara, tapi sekarang ada orang panggil 6 sifat. Terpulanglah tuan-tuan nak panggil 6 perkara ke, 6 sifat ke, 6 sifat sahabat ke. Tak bolehlah perkara, kena sifat. Terpulanglah benda tu, syai' itu dia benda besar. Jadi perkara tu dalam bentuk umum, sifat tu dalam bentuk khusus. So tuan nak sebut perkara ke sifat. Kalau tuan-tuan keluar dengan Amir, jangan sebut perkara, tuan-tuan sebut sifat. Kalau kita tuan-tuan kalau tuan sebut perkara, orang tu tak marah, jalan aja. Benda tu dia satu konsep saja. Kan, bukan kita hanya bergantung pada lafaz ni, kena lafaz ni aja, tidak. Kan. Jadi jadi di sini ialah Islam, iman dan jihad. Jadi dalam Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dia nak buat 2 sifat je, iman dan Islam. Iman dan solat saja. Iman dan solat saja. Dalam dakwah ni ada 2 prinsip saja, usaha iman, usaha solat. Usaha iman, usaha solat. Tapi Maulana Maulana Ilyas sambil buat usaha dakwah, dia bersama dengan ulama-ulama. Ulama-ulama ni membantu mereka, membantu di dalam bersama, walaupun tak dapat memberi sepenuh masa, tapi ulama ni membantu dengan idea-ideanya, dengan ilmiah mereka, membantu secara sokongan, secara hati dan jiwa. Walaupun tak dapat turun lagi bersama, tapi membantu, dan mereka lah memberi nasihat. Banyak yang memberi nasihat, dan Maulana selalu tanya. Di antara mereka ialah Hakimul Ummat Maulana Ashraf Ali Tanwi. Banyak yang saya dah cerita tentang Maulana Ashraf Ali Tanwi. Ashraf Ali Tanwi ni di dalam nota footnote tu, kita tak panggil footnote lah, hasyiah. Di dalam hasyiah ada penerangan di bawah, dan saya tak terangkan di situ. Jadi 2 sifat saja. Maulana Ashraf Ali Tanwi, Mufti Kifayatullah, satu mufti benua Hind dulu, Mufti Kifayatullah. Mufti Maulana Khalil Ahmad Sarampuri. Maulana Khalil Ahmad ni ustaz kepada Maulana ayah kepada Maulana mula-mula Darul Ulum Deoband, Darul Ulum Sarampur tu Maulana Khalil Ahmad lah, sebelumnya Maulana Zakaria rahmatullah alaih, guru kepada Maulana Zakaria rahmatullah. Ayah dia Maulana Yahya, tapi di madrasah tu Sarampur tu Maulana Khalil Ahmad. Maulana Abdul Rahim Raipuri, Syekh Abdul Rahim Raipuri, ini orang-orang yang mana bersama dengan Maulana Ilyas dalam memberi sumbangan ilmiah, dalam gerakan dakwah. Dan mereka inilah mengesyorkan 6 perkara di situ. 6 sifat sahabat. Bukan kalimah sahaja, bukan solat sahaja, mesti ada ilmu dan zikir, mesti ada ikram muslimin, mesti ada tashihun niat, dan mesti ada dakwah dan tabligh. Jadi 6 itulah dirumuskannya di dalam sifat sahabat tersebut. Kan? Jadi hendaklah aku memberitahu kamu tunjang akar pada segala kebal-galanya, akar dan tunjang untuk
yang dengan mengamalkannya, ni nak beritahu tunjang pula. Mula-mula beritahu akar. Akar kan, satu akar banyak. Akar ni banyak. Asas ni akar. Tapi akar tunjang tu lain lagi. Kalau pokok tut, pokok yang dianggur atau pokok tut, dia tak ada akar tunjang, dia mudah tumbang. Dia mudah tumbang. Jadi kalau dia tak ada akar tunjang, dia mudah tumbang. So akar tunjang dia. Jadi akar tunjang dengan mengamalkannya. Kalau kita mengamalkan benda tunjang ni, iman kita terselamat, solah kita terselamat, jihad kita akan terselamat. Iman, solat dan jihad akan menjadi kuat dalam diri seseorang apabila ada tunjangnya. Solat dia Masya Allah, iman tu Masya Allah, akar dia tunjang, akar tunjang dia. Solat dia Masya Allah ada tunjang dia. Jihad dia kuat. Nabi kata apa? Dalam riwayat Nabi keluarkan lidah. Nabi pegang lidah. Nabi kata, adakah maksud tidak boleh bercakap? Jagalah lidahmu, Muaz. Jagalah lidahmu, Muaz. Sayyidina Muaz kata, benda kecil ni pun kena jaga. Apa maksud dia? Adakah maksud tidak boleh bercakap sedangkan percakapan itu penting? Jadi kena jaga lidah, jangan cakap diam je. Berdakwah dan mengajar ialah dengan bercakap. Dengan berdakwah kita kena bercakap. Mengajar kita kena bercakap, jadi diam je lah. Maksud jaga lidah ialah meninggalkan perkara sia-sia. Jaga lidah ni ialah jangan kita buat sia-sia. Kenapa kita kata maksud jaga lidah ni jangan buat sia-sia? Kita compare dengan satu hadis lagi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kecantikan dan keelokan Islam seorang itu dia tak akan sampai keelokan dan kecantikan Islam yang sempurna ialah dengan meninggalkan sia-sia. Jadi maksud jaga lidah ni, kita tak boleh cakap sia-sia. Salah satu je lah, bukan setakat jaga lidah. Lidah tu salah satu amalan yang sia-sia. Banyak lagi amalan sia-sia. Tengok sia-sia, dengar sia-sia, buat sia-sia, fikir sia-sia. Sebab nak hasilkan iman kan, selalu orang dakwah kata nak hasil iman dia ada 4 saluran. Mata, telinga, lidah, fikir. Dakwah bagus, dia bagi misal macam-macam, pelik-pelik orang dakwah bagi misal. Apa yang kita cakap itu akan kesan ke hati kita. Apa yang kita dengar itu akan beri kesan ke hati kita. Apa yang kita lihat dia akan masuk hati kita. Apa yang kita fikir masuk dalam hati kita. 4 saluran yang mana dia akan mempengaruhi qalbun kita, mempengaruhi iman di dalam hati kita. Mempengaruhi iman di dalam hati kita. Jadi maksud jaga lidah ni, jangan kita buat sia-sia, cakap sia-sia, cakap la ya'ni. Dalam bahasa Arab kita panggil dia la ya'ni, cakap sia-sia. Lihat benda yang sia-sia. Benda yang sia-sia. Dengar benda sia-sia. Sebab tu kita ada taklim. Sebab tu dalam dakwah, kenapa kita taklim? Apa maksud taklim? Tu katakan, dakwah doa hafal taklim. Maksud taklim ialah kita dengar sabdaan, kita dengar firman Allah SWT lagi dengan lagi dan lagi supaya mendengar firman Allah SWT dengan sabdaan Nabi SAW supaya hati kita terkesan dan iman kita bertambah. Panjang kan kalau orang nak apa tu kat susah. Senang saja. Mana Ilyas rahmatullah alaih dia ajar orang mewat. Orang mewat dia takkan dia nak hafal panjang-panjang. Nak sebut tabligh pun tak pandai dia sebut tabligh. Tabligh pun dia sebut tabligh dengan dal bukan dengan ghain. Dia sebut tabligh bukan tabligh. Dia bukan sebut tabligh. Nak sebut tu pun tak pandai. Mana Ilyas ni dia simple. Kita buat dakwah ni simple aja biar orang mudah faham. Tapi kita adalah satu benda yang
untuk mudah bagi orang-orang yang terpelajar, dia nak mudah hafal. Tapi macam mana kita nak terangkan dengan orang yang simple? Orang simple pun hukum dia diperintahkan untuk berdakwah. Jadi Mona Ilyas kata senang je. Buat dakwah ni senang je. Apa maksud taklim? Nak ubah iman, nak tambah iman, dan nak ubah hati kita supaya berkesan. Itu aja. Itu maksud simpulannya, nak ubah, nak tambah iman. Apa ayat dia? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Buat taklim ni, kita dengar taklim macam kita dengar hadis ni. Kalau taklim dalam dakwah tu dia khususlah fadail amal, fadilat, kalau Quran fadilat Ramadan, fadilat sedekah, muntakhab, itu dia tertentulah macam ni. Kalau itu taklim ijtimai dalam dakwah lah. Tapi kita belajar ni taklim juga hadis-hadis ni. Sebab apa kita belajar hadis ni? Kita belajar taklim ni untuk beri kesan. Hadis ni dia akan beri kesan dalam hati kita. Quran dia akan beri kesan dalam hati kita. Supaya iman kita bertambah dan hati kita terkesan. Kita dah diuli dengan kebaikan. Kita duduk dengar hari-hari benda baik. Jadi kita seronok nak buat baik. Dan supaya iman kita bertambah. Jadi begitu. Jadi itu maksud dia, jaga lidah ni. Nabi keluarkan lidah Muaz. Dia kata yang ni lah yang akan yang merosakkan kamu nanti. Kau jaga dia Muaz. Kau jaga dia Muaz. Islam kamu terjaga, solat kamu akan terjaga, jihad kamu akan kuat. Dengan lidah ni. Tolonglah tuan-tuan, jagalah lidah. Saya dan tuan-tuan, jagalah lidah. Jagalah lidah kita. Jangan kita menyindir orang. Jangan kita mencerca orang. Jangan kita sindir. Kadang-kadang kita sindir. Sama kawan kita sindir. Apa tujuan kita sindir? So kita kena lihat. Jadi kita kena buat satu benda tu. Aku buat ni, adakah benda yang aku buat ni dia datang manfaat untuk akhirat aku? Ada tak aku cakap ni dia boleh datang ke akhirat untuk aku? Itulah kehidupan sahabat. Mereka bercakap, mereka kata, adakah apa yang aku lakukan ini, apa yang aku cakap ini, apa yang aku lihat ini, apa yang aku dengar ni, apa yang aku fikir ni, dia datang kebaikan untuk akhirat aku. Kadang-kadang kita sama orang masjid tegur saja. Sama orang masjid tegur sindir. Kita tak puas hatilah dengan orang. Kenapa? Tak faham. Saya pun macam tu juga. Macam tak puas hati dengan orang. Saya tak sebut tuan-tuan lah. Tuan-tuan orang bagus. Saya ni memang tak puas hati. Kenapa kita tak puas hati dengan orang? Nak marah orang tu. Nak sindir je orang tu. Kenapa tak tahu? Sama kawan kita. Tak bolehkah kita cakap yang baik? Sahabat ruhama ubainahum. Mereka asyidda alal kuffar. Mereka ni Masya Allah. Mereka ni ruhama, berkasih sayang. Berseluruh tak apa. Jangan buat sindiran. Jadi sebab itu Nabi kata, sebab tu apa yang kita nak buat, kita kena lihat, adakah keuntungan yang aku buat ni mendatangkan keuntungan aku di dunia dan keuntungan aku di akhirat. Sayyidina Abu Hurairah, maka atau diterangkan dalam hadis yang lain, supaya kita mendapat apa yang kita buat ni, kita kena fikir. Nabi SAW bersabda dengan hadis Abu Hurairah lagi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw falyasmut." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan pada hari kiamat, hendaklah dia memperkatakan perkara yang baik. Dia kena sebut benda baik. Dah letih dah nak buat apa baik, diam sudahlah. Masa tu kita diam, tak apalah. Kenapa diam? Letih dah Ustaz buat benda baik, kita diam je lah. Tak payah kita nak buat, kita nak cakap la yakni lagi, kita nak cakap sia-sia lagi. Baik kita duduk diam, boleh pahala je. Sebab setiap perbuatan kita akan dikira, sama ada kita diam atau kita bercakap. Sama ada anggota kita berharakat, menggerakkannya ataupun tidak. Jadi konsep dia tu. Jadi kita kena jaga lidah. Apa maksud jaga lidah? Kita tak cakap sia-sia. Macam mana kita tak nak cakap sia-sia? Kita kena tengok adakah dia boleh memberi kedatangan kemanfaatan pada kita. Sebab kita beriman. Orang yang beriman pada Allah dengan hari kiamat. Sebab apa yang kita buat, kita akan dapat di hari kiamat. Sebab tu Nabi kata orang beriman pada Allah dan hari kiamat, dia kena cakap benda baik. Kalau tak boleh cakap benda baik, duduk diam. Sudah. Ada. Dia satu-satu hadis tu, kalau kita belajar hadis kan,
Dia satu-satu hadis tu ada kaitan tu. Benda ni dia akan masuk dalam diri kita. Benda ni yang baik ni kita dengar hari-hari, dia akan masuk dalam diri kita. Dia akan memberi kesan pada jiwa dan perasaan kita. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk beramal dengannya. Dan kita nak habislah. Dalam hadis disebut bercakap dengan yang baik dahulu, kemudian barulah diam. Oleh itu, dalam usul dakwah ada 4 perkara yang kita kena. Dakwah ni kita ada 4 perkara yang dibanyakkan. Dakwah, kata dakwah, ta'lim, ta'alum, ibadat, khidmat. Ini benda hak baik belakang. Dakwah, kita dakwah. Lepas tu tak ada dakwah, kita duduk diam, kita dengar ta'lim. Dakwah dengan lidah. Lepas tu kita dengar ta'lim. Ibadat, ibadat kita buat dengan anggota kita pula. Ibadat dan khidmat. Khidmat ni kita bantu orang pula. Kita bantu orang. Masya Allah, 4 jenis ni. Dan satu lagi, dalam usul dakwah kita 4 perkara yang dikurangkan. 4 perkara ni kita kena kurang. Bila kita banyak 4 perkara yang kurang ni kita tak buat dah. Bukan kita perlu tinggal, kita kena kurangkan. Kurangkan makan dan minum. Kita kurang makan dan minum. Lepas tu kita kurang tidur dan rehat. Kurangkan tidur, kurangkan rehat. Pula apatah lagi 10 Ramadan yang akhir. Kurangkan, tak cakap dengan orang. Jangan kira orang. Duk cakap dengan baik. Kurang berada di luar masjid. Kurang berada di luar masjid. So konsep ni kita faham 3 ni. Makan, minum, tidur, rehat. Kurangkan berada di luar masjid. Biasanya kita sebut dalam dakwah kurang cakap sia-sia. Kurang cakap sia-sia. Kurang cakap sia-sia. Cakap sia-sia ni mana kurang? Tak boleh langsung. Tarkuhu tu, tengok hadis atas tu. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Cakap sia-sia tak boleh pun. Kenapa? Kena kurang. Tak boleh cakap sia-sia ni, tak boleh cakap, kena kurang. Jadi kita salah. Bukan kita salah, kita salah terjemah. Dalam Urdu kita kata dururat ki bato ko kam karna. Dururat ki bato. Dururat ni bukan sia-sia. Keperluan yang mana perlu kita kurangkan. Benda yang tak perlu kita kurang. Bukan kita kurangkan cakap sia-sia. Kurangkan cakap sia-sia. Sia-sia ni tak boleh cakap langsung pun. Bukan kena kurang. Jadi kadang-kadang terjemah mengurangkan percakapan mengenai keperluan kita. Kurang keperluan tu, kurangkanlah sikit. Perlu kita, manusia ni dibenarkan 2 bercakap. Satu atas perintah, satu atas keperluan. Jadi keperluan kita ni kita kurangkanlah sikit. Apatah lagi bila satu orang tu dia berada dalam jemaah, so kuranglah cakap keperluan. Tinggallah sekejap, kuranglah cakap keperluan. Jadi manakala percakapan sia-sia perlu ditinggalkan sepenuhnya. Manusia dibenarkan bercakap dalam 2 dasar. Menyampaikan perintah, hukum dan bercakap atas dasar keperluan. Perkara haram perlu ditinggalkan sepenuhnya. Perkataan yang harus dibenarkan tidak sampai ke peringkat la yakni. Jangan sampai dia sampai ke peringkat la yakni. Sebab tu dia berbeza. Sebab tu hukum yang keempat tu, jangan membazir. Bukan jangan membazir. Membazir tak boleh. Jangan. Satu ke, ada 4 yang ditinggalkan dalam dakwah. 4 yang ditinggalkan. Apa itu? Jangan harap kepada makhluk. Jangan minta dengan makhluk. Jangan minta dengan makhluk. Jangan harap dengan makhluk. Isyraf. Jangan dengan syin. Isyraf. Jangan harap dengan makhluk. Jangan minta dengan mulut. Dan satu lagi, israf. Israf ni bukan jangan membazir. Jangan membazir. Israf lain. Israf musrifin. Musrifin dengan membazir lain. Musrifin dan membazir ni lain. Tak apa, saya nak habiskan. Tuan-tuan yang ada perlu pergi, tuan-tuan pergilah. Tuan-tuan boleh lihat. Saya nak habiskan hadis ini sikit aja. Esok nak sambung ni jadi panjang pula. Saya minta maaf. Saya akan teruskan sedikit lah. Saya ambil masa sedikit, tak apa. Kita pun dah akhir-akhir Ramadan kan. Saya ambil masa lagi. Saya minta maaf ya. Saya sambung sikit lagi. Jadi satu lagi, musrifin. Innallaha la yuhibbu musrifin. Allah tak suka orang yang musrif. Musrif ni kita tak terjemah musrifin. Israf, alif sin. Israf tu dengan shin. Dengan israf tu dengan sin. Israf. Israf ni kita terjemah dia membazir. Bukan, membazir lain. Israf lain.
Membazir lain, israf lain. Israf ni ialah berlebihan di dalam keperluan. Keperluan kita 10, keperluan kita 4. Keperluan kita 4, tapi kita guna 5. So, kita guna lebih 1. So, lebih 1 itulah israf. 4 tu tak apa lagi, dia tak kira sebab keperluan. Dalam keperluan. Yang tak boleh, Abu Zar tu dia seorang, Muhammad Zar tu dia cuti seorang, orang lain tak cuti, tak apa. Saya nak teruskan sikit. Jadi, tengok keperluan kita 4. Kita guna sampai 4 je lah. Tak boleh daripada 4. Misalnya keperluan kita 3 lah. Keperluan kita 3. Kalau kita guna sampai 4, dia dah israf. Yang 4 tu israf. Sebab itu Nabi SAW berkata, bila Sayyidina Muaz ambil wudu. Sayyidina Muaz, ma hadha saraf ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, kenapa kamu israf? Afil wudu israf? Dia kata, ya Rasulullah, dalam wudu ni pun ada bukan pembaziran, pemborosan. Israf ni terjemah dia dalam konteks kita dalam bahasa yang nak senang, pemborosan, bukan pembaziran. Pembaziran. Tak apa, yang kerja kat rumah, daftar dulu jam 8 masuk balik dengan saya. Sekejap. Okey. So kita tak curi itulah. Kejap je. Saya nak sudahkan dia. Jadi membazir tu kawan syaitan lah. Dan israf tu berlebihan. Saya nak beza gini. Israf ni ialah kita berbelanja, kalau belanja lah, lebih daripada keperluan. Tempat yang dibelanja tu betul, cuma lebih daripada keperluan. Membazir ni, tempat yang dibelanja tu tidak mengikut syarak, walaupun sikit mahupun banyak, walaupun banyak mahupun sikit. Beza kan? Pembelanjaan israf ni ialah pembelanjaan yang kita belanja lebih daripada keperluan, lebih daripada keperluan kita. Barang-barang keperluan kita banyak tu kita beli lebih daripada keperluan. Kita buat lebih daripada keperluan. Itu dipanggil israf. Membelanja pada tempat yang dibenarkan tapi lebih daripada keperluan. Membazir, membelanjakan tempat yang bersalahan dengan syarak. Sama ada banyak mahupun sikit. Walaupun 20 sen, tapi tempat yang dibelanjakan tadi bersalahan syarak, maka 20 sen tu juga telah dikira membazir, tak mesti kena sampai 1000. Okey, israf ni kita buat lebih daripada keperluan. Maka Sayyidina Sa'ad dia sedang berwudu. Nabi kata, ma hadha saraf ya Sa'ad. Sa'ad, kenapa ada pemborosan dalam wudu? Maka Sa'ad tanya, heranlah, ibadat pun ada pemborosan juga ke? Afil wudu israf? Dalam agama ambil sembahyang pun adakah, bukan pembaziran, adakah pemborosan? Nabi kata, walaupun kamu mengambil wudu di dalam sungai yang mengalir sekalipun, sebab basuhan wudu hanya 3 kali. Kalau kamu basuh keempat, maka kamu sudah israf. Walaupun dia buat agama, wudu dia ambil agama, basuh 5 kali tak apa kok. Tak, maksimum dia 3. Basuh 3 kalinya, basuh keempat tu dah dikira israf. Sebab tu Nabi kata, afil wudu. Sayyidina Sa'ad dia pun heranlah tanya, ma hadha saraf Sa'ad, kenapa engkau boros sangat ni? Takkanlah boros. Nak ambil wudu tak boros Rasulullah. Nabi kata, engkau ambil wudu dalam sungai mengalir pun, maksudnya air banyak tu pun, kamu tak boleh lebih daripada 3. Jadi keperluan beza. Keperluan. Jadi benda-benda keperluan berbeza. Jadi jangan kita israf. Maknanya jangan kita berlebihan di dalam perkara yang di dalam keperluan. Dan jangan ambil barang tanpa izin. Semoga, maka bila dah tanya macam-macam, maka akhir sekali Nabi kata, apa yang Nabi kata? Bila dah tanya, kemudian hendaklah kamu memberitahu. Kemudian bila Nabi kata jaga lidah ni, maka dia tak faham lagi. Nabi tarik lidah tadi,
Dia kata takkanlah dengan lidah kita kena habis kita ke akhirat. Nabi kata semoga ibumu kehilanganmu. Makna zahir mendoakan kematian, tetapi bukan makna zahir di sini. Kadang-kadang Arab ni dia ada panggil muhawarah, perkataan yang mana tidak menunjukkan pada makna pada di segi lafaz, tetapi menunjukkan dari segi makna. Perkara yang berkaitan dengan tarbiyah sepatutnya diajar dan diberitahu oleh ibu. Kamu ni mak engkau takkan tak belajar dengan mak engkau. Benda basic dan asas ni ibu yang kena bagi tahu. Ibu tu maksudnya ibu bapa lah. Ibu tu jadi bapa senang. Semua tanya ibu tak. Ibu tu maksudnya ibu bapa lah. Sebab ibu disebut 3 kali, bapa. Jadi dua-dua tu adalah pentarbiahan anak-anak. Ibu dan bapa kita sambil ambil bahagian tugas masing-masing dalam tarbiyah. Jadi dalam tarbiyah ni ibulah yang mula-mula sekali begitu, dan diberitahu oleh ibu. Oleh itu madrasah pertama ialah ibu. Dengan sebab lidahlah keluarga akan bersatu atau bergaduh. Dua kaum akan menjadi baik dan sebaliknya. Dua negara akan menjadi baik atau sebaliknya sebab lidah. Al-lisan jirmuhu saghir. Lidah tu kecil dia punya bentuk tu kecil aja. Jirmuhu tu jirim dia kecil je. Jurmuhu tu kesalahannya kabir, besar, wa kasir, banyak. Lidah itu kecil saiznya tapi besar dan banyak dosanya. Banyak berlaku kerosakan dan kefasadan disebabkan penggunaan lidah yang salah. Bagaimana cara untuk membetulkan percakapan? Macam mana kita nak betulkan percakapan? Macam mana kita nak betulkan lidah kita? Macam mana kita nak islah lidah kita ni? Cara menceritakan kebaikan orang yang tiada bersama dan yang hadir, kita melihat kebaikan dia. Orang yang duduk depan mata kita, kita lihat baik dia. Jangan kita lihat buruk dia. Kita lihat mana baik dia. Buruk dia tu banyak. Kita lihat mana baik dia. Dan orang yang ada depan kita, kita jangan lihat buruk dia. Dan orang, kita jangan cerita baik dia. Tak boleh cerita baik dia, kadang-kadang merosakkan dia. Tapi kita lihat mana baik dia. Dan orang yang tak ada di depan kita, yang gaib, maka kita menceritakan kebaikannya. Itu cara nak jaga lidah tadi. Keadaan cerita kebaikan orang yang tiada bersama kita dan orang yang hadir yang bersama kita, kita lihat kebaikannya. Banyak lagi kebaikan umat yang perlu dilihat. Keadaan sekarang sudah terbalik. Orang yang bersama kita, depan kita puji dia betul-betul, angkat dia, puji dia, lambung dia betul-betul. Dan orang yang tidak bersama kita, kita puji tu, bila dia tak ada depan kita, kita keji habis-habis. Orang tu gini, orang tu depan dia tu kita puji, belakang ni kita keji habis. Moga Allah maafkan kita. Hasaid tuayan yang dipotong dengan sabit, yakni lidah, akan memotong segala amalan kebaikan seperti sabit memotong tuayan. Jika digunakan dengan salah, jika digunakan dengan betul, maka akan wujud kasih sayang, muhabbah, ulfah. Guru kami panggil kami, hai pelajar-pelajar yang mulia, aziz talabah, hai pelajar-pelajar yang mulia. Guru kami apabila nak marah pada kami yang satu lagi, dia tak kata bodoh, dia kata wahai hamba Allah, wahai hamba Allah. Bahasa dia cantik aja, tak pernah kata bodoh, tak pernah maki hamun. Maulana Nazur Rahman bila dia nak marah kita, dia kata hai khuda ke banda, hai hamba Allah, hai hamba Allah. Bila nak marah, bila cakap pelajar-pelajar yang mulia, Maulana Musa Rohani Bazi, dia panggil kami, hai Maulana, kami tak jadi Maulana lagi macam tu, Maulana, bahasa-bahasa yang indah. Hari ini belajarlah dengan bahasa-bahasa yang indah. InsyaAllah dia akan membuahkan natijah yang terbaik.
InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, supaya kita dapat beramal. InsyaAllah tuan-tuan yang belum daftar lagi, tuan-tuan daftarlah insyaAllah. Dan masih lagi tak banyak, saya tengok dalam baru 30-40 orang baru daftar. Jadi tuan-tuan berdaftarlah. Jadi saya tengok kesungguhan tuan-tuan. Cuma kadang-kadang dengan kesibukan kerja tak sempat nak daftar, nak tulis. Kadang-kadang kan orang sibuk ni, nak tulis sikit pun tak sempat. Jadi tuan-tuan lapangkan masa, daftarkan. InsyaAllah banyak lagi perkara yang kita akan kongsikan untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afafa fa'fu al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.